Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, saya ialah Dr. Abdul Hanis bin Embong daripada Pusat Pendidikan Asas dan Lanjutan Universiti Malaysia Terengganu. Baik. InsyaAllah pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada semua satu topik yang berkaitan dengan fiqh, iaitu fiqh badan beruniform, insyaAllah. Sidang pendengar, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kali ini saya akan menjelaskan kepada semua fiqh badan beruniform dan juga fiqh kebombaan. Ini ialah secara khusus kepada mereka-mereka ataupun pelatih-pelatih yang mempunyai badan beruniform, dan juga pada sesi kali ini ialah lebih kepada fiqh kebombaan. Baik, secara umumnya apabila kita sebut saja fiqh ialah kefahaman terhadap agama Islam. Okey, baik. Fiqh merupakan hukum hakam yang terkandung dalam syariat Islam. Contohnya fiqh solat ialah hukum hakam berkaitan dengan solat. Fiqh puasa ialah hukum hakam berkaitan dengan puasa. Fiqh jenazah ialah hukum hakam berkaitan dengan jenazah. Manakala fiqh badan beruniform ialah fiqh yang berkaitan dengan badan beruniform. Jadi baik, apabila kita mengikuti mana-mana badan beruniform, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu tahu ia tertakluk kepada hukum hakam Islam juga. Antaranya ialah, yang pertama ialah apabila kita menjejakkan kaki ke badan beruniform, yang pertama niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana allowance semata-mata, bukan kerana kerja semata-mata, bukan kerana peluang untuk berkhidmat semata-mata, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua ialah dalam kita memasuki badan beruniform pula, perkara yang penting ialah kita menjaga adab dan juga tata tertib. Contohnya dari sudut komunikasi. Dari sudut komunikasi, elakkan daripada kata-kata yang kesat, elakkan daripada kata-kata yang tidak baik, elakkan daripada kata-kata yang kasar. Sebab baginda Nabi SAW bersabda, yang bermaksud bukanlah dalam kalangan orang beriman apabila mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kesat terhadap saudaranya yang lain. Meskipun ada sebahagian yang berbuat sedemikian, jadi kita sebagai orang yang mutadayin, orang yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu, jangan kita ambil input, jangan kita ambil istifadah daripada kata-kata kesat tersebut, kita ignorekan saja, jangan kita ikut, kerana kita dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti mana orang biasa sebut, nanti dalam kubur hidup masing-masing. Maksudnya ialah masing-masing akan kena seksa atas perbuatan masing-masing. Baik. Seterusnya ialah saya lanjutkan lagi, yang dinyatakan tadi ialah komunikasi. Yang kedua ialah tidak lain tidak bukan, iaitu dari aspek pemakaian. Okey, jadi sekiranya dari aspek pemakaian, iaitu perlulah menutup aurat. Jadi kalau kita lihat secara umumnya, pihak bomber, pihak polis, askar, semuanya menutupi aurat. Dan juga alhamdulillah di Malaysia ini apabila diletakkan agama Islam adalah agama rasmi, maka orang perempuan, golongan wanita juga dibenarkan menutup aurat dan juga memakai tudung. Jadi ramai anggota bomber ataupun askar ataupun polis yang memakai tudung. Itu perkara yang sangat positif. Itu kelebihan apabila berada dalam negara Islam. Okey, baik. Seterusnya ialah apabila beruniform juga, pastikan khususnya kita lelaki dan juga perempuan jangan pakai pakaian yang terlalu ketat. Baik. Kerana apa? Kerana apabila pakai pakaian yang terlalu ketat, ia akan menampakkan struktur badan. Jadi itu tidak cantik. Dalam Islam itu bukan menutup aurat, tapi itu membalut aurat. Bila kita tutup dalam keadaan yang memang tak nampak bentuk ataupun rupa. Dan juga jangan pakai pakaian yang jarang. Ini ramai yang pakai jarang ketika mana bertugas, maka hukumnya haram sebab boleh menampakkan bentuk badan yang jarang itu. Yang ketat begitu juga, pakai seluar fit, baju fit, pakai tudung, itu bukan syariah, itu ghairu syariah, tidak mengikuti syariat Islam yang betul. Jadi kamu hadir, peserta hadir pada kali ini,
perlulah mengetahui satu persatu. Lelaki pun sama, jangan pakai pakaian yang terlalu ketat. Yang perempuan pun sama, jangan pakai pakaian yang terlalu ketat. Lebih-lebih lagi kepada wanita lah. Yang lelaki saya nampak tidaklah terlalu ketat sangat. Okey. Manakala yang wanita perlu pakaian yang loose sedikit, yang longgar sedikit, tidak menampakkan bentuk badan 100%. Kalau tak, dia hanya membalut, bukannya menutup aurat. Sekiranya boleh, sekiranya mampu, maka tudung itu lebih labuhkan sedikit. Okey, jangan pakai tudung nampak leher, jangan pakai tudung nampak bentuk leher, maka itu tidak dibenarkan. Banyak hukum hakam yang terlepas apabila seorang itu mengikuti badan beruniform. Okey, InsyaAllah pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada semua fiqh kebombaan. Tadi ialah secara umum tadi ialah secara umum apa yang dimaksudkan dengan badan beruniform. Tak kisahlah badan beruniform itu dari aspek polis ke, bomber ke, PBSM ke, pengakap ke, tak kisah. Yang penting dia ialah badan beruniform, ia tetap tertakluk kepada hukum hakam Islam, maka kena berhati-hati. Baik, insya-Allah. Okey, pada kali ini saya akan memberitahu beberapa isu berkaitan dengan fiqh kebombaan, iaitu khusus kepada permasalahan dan hukum. Hukum hakam yang saya ambil ini daripada buku yang bertajuk Fiqh Kebombaan yang dikarang oleh Tuan Zulkifli Cik Noh. Beliau merupakan seorang pegawai di Akademi Bomber Wakaf Tapai. Jadi banyak yang diberi manfaat kepada kita berkaitan dengan hukum hakam Islam itu sendiri ketika melaksanakan tugas sebagai seorang bomber. Baik, isu yang pertama ialah hukum dan kaedah solat Jumaat bagi anggota bomber yang bersedia di balai mengikut shift. Okey, baik. Wahai orang-orang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Jadi hukum dan juga kaedah solat Jumaat bagi anggota bomber yang bersedia dalam balai mengikut shift. Jadi jika dilihat di sini, para fuqaha membincangkan isu keharusan untuk meninggalkan solat Jumaat, dan juga majlis fatwa memutuskan bahawa adalah harus bagi anggota untuk meninggalkan solat Jumaat kerana terpaksa bertugas dengan syarat tidak meninggalkan solat sebanyak 3 kali berturut-turut. Okey, ini penting sebab apa? Sebab semua dalam kalangan orang ada di balai itu cukup syarat wajib. Islam, berakal, baligh, merdeka, lelaki, sihat, bermustautin, bermukim dan juga tidak ada uzur, maka mereka ialah wajib seperti mana yang Allah beritahu dalam surah Jumaat ini. Meskipun begitu, apabila ada tanggungjawab, maka dibenarkan untuk meninggalkan solat Jumaat, tetapi dengan syarat tidak meninggalkan sebanyak 3 kali berturut-turut. Maknanya di sini ialah perlu pegawai tertinggi meletakkan rotation yang adil. Maksudnya lepas hari ni, esok orang lain pula, lusa orang lain pula. Sebab apabila tidak ada orang yang bertugas, maka akan memberi kemudaratan terhadap negara, memberi kemudaratan yang lebih besar. Maka di sini perlulah ada orang yang standby untuk memberi bantuan sekiranya ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat di satu-satu tempat. Okey, ini ialah isu yang pertama. Okey, jadi hukumnya ialah apa? Harus meninggalkan solat Jumaat. Okey, yang pertama dia punya syarat dia tidak boleh diganti. Jika tugasan tersebut tidak boleh digantikan oleh mereka yang tidak wajib untuk menunaikan solat Jumaat, contohnya tidak ada anggota yang bukan Muslim, yang bukan Islam, memang tak ada betul-betul, dan juga tidak ada wanita, yang ada lelaki sahaja, kamu sahaja, maka dibenarkan. Yang kedua ialah sistem penggiliran. Jika tidak boleh diganti, hendaklah dilakukan secara jadual antara pasukan bomber. Yang terakhir sekali ialah perlu melaksanakan solat zuhur berjemaah. Jika tidak mampu, hendaklah mereka mendirikan solat zuhur sahaja, dan sebaiknya adalah berjemaah ganti kepada solat Jumaat. Baik, isu yang kedua ialah hukum memutuskan solat untuk menghadiri panggilan operasi. Okey, sebab apa nak putuskan solat? Sebab tiba-tiba ada orang panggil untuk buat operasi, ada pegawai panggil untuk buat operasi. Jadi hukum pembatalan solat tersebut terbahagi kepada 3. Yang pertama, batal solat fardu tanpa sebarang keuzuran adalah haram.
Yang kedua, membatalkan solat fardu kerana kemudaratan, keuzuran yang diterima oleh syarak dibolehkan. Yang terakhir sekali, membatalkan solat sunat tanpa sebarang sebab adalah dibolehkan, namun meneruskannya adalah lebih baik. Jadi yang kita nyatakan di sini ialah solat fardu semua. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua, solat di sini ialah solat fardu. Maka ketika mana rakaat kedua tiba-tiba ada panggilan balai, maka perlu keluar daripada solat, terus kepada balai tersebut untuk melaksanakan tanggungjawab. Okey, kalau sembahyang sunat anytime lah, tak ada masalah. Cuma kaedah untuk kita keluar daripada solat, dia ada tata cara yang dinyatakan oleh ulama. Antaranya ialah jangan keluar begitu saja. Antaranya yang baik ialah kita duduk, bagi salam kanan dan juga kiri, lepas tu kita pun beredah. Jangan kita tengah rukuk dengan saja panggilan, ada alam bunyi kan, ada loceng bunyi, kita pun terus pergi begitu saja. Jangan. Lepas daripada kita dengar bunyi, duduk, terus bagi salam kanan sahaja ataupun kiri, kanan kiri, lepas tu terus beredah melaksanakan tanggungjawab. Okey, baik Baik, kita lanjutkan lagi isu yang ketiga, iaitu hukum menjamak solat ketika menghadiri operasi yang berpanjangan melangkaui 2 waktu solat. Macam mana ni nak jamak solat ketika menghadiri operasi yang berpanjangan? Jadi operasi panjang, contohnya mencari orang yang hilang di gunung. Boleh tak kalau nak jamak solat tersebut? Jadi di sini Majlis Fatwa memutuskan bahawa sembahyang adalah wajib bagi setiap orang Islam yang cukup syaratnya. Sembahyang fardu hanya boleh dijamakkan jika terdapat keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Sekiranya tidak mampu, mereka boleh melakukan solat jamak takdim takhir bergantung kepada kesesuaian anggota yang bertugas. Jadi dalam keadaan terdesak, anggota bomba boleh memilih untuk melakukan jamak suri mengikut pandangan mazhab Syafi'i, iaitu solat pertama dilakukan pada hujung waktu dan disambung dengan solat kedua pada awal waktu berikut. Okey, ini dalam keadaan yang terdesak sekiranya kita mempunyai waktu. Jadi boleh melakukan jamak suri. Habis Zuhur baru semayang, lepas tu pula waktu asar terus naik untuk solat asar. Maksudnya 5 minit sebelum habis Zuhur, semayang Zuhur, lepas tu tengah dah tahiyat azan asar, terus bangun untuk semayang asar. Ini dibenarkan. Kalau dalam keadaan biasa tidak dibenarkan sebab kita melewat-lewatkan solat, hukumnya berdosa. Okey, baik. Seterusnya ialah kita lanjutkan lagi pada isu yang keempat, hukum berwuduk tanpa menanggalkan pakaian selam wetsuit. Okey, anggota yang wajib dibasuh seluruh muka, niat, tangan hingga ke siku, sebahagian daripada kepala, kaki sehingga buku lali. Hukum mengambil wuduk dengan cara menyelam di dalam sungai, laut ataupun kolam yang mencukupi airnya untuk berwuduk adalah sah. Hukum berwuduk tanpa menanggalkan pakaian selam wetsuit adalah sah dengan syarat air dapat sampai ke anggota wuduk dengan yakin. Antara syarat sah wuduk, tidak terhalang air kepada anggota wuduk. Baik, dalam keadaan seseorang melakukan orang kata pertolongan cemas di lautan, jadi banyak ada di laut. Jadi apabila nak semayang, apabila nak mengerjakan orang kata nak mengerjakan solat fardu, maka terus selam dengan pakaian tersebut, naik niat terus untuk solat fardu, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab sifat air ialah orang kata memenuhi ruang. Jadi tidak ada masalah di mana sekalipun, pakai baju apa sekalipun, mestilah biasanya baju itu walaupun wetsuit, dia mestilah boleh dimasuki air padanya. Jadi hukumnya boleh terus tenggelam, okey, terus menyelam dan juga dengan niat. Jangan apabila selam tanpa niat. Jadi apabila nak selam tu, sebelum selam tu niat saja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala, kita pun selam. Kemudiannya naik solat. Itu cara yang diajarkan kepada kita. Baik, isu yang kelima apa dia? Hukum menunaikan solat dengan pakaian operasi. Harus menggunakan pakaian operasi untuk solat selagi mana pakaian itu bersih dan suci dari segala najis serta menutup aurat. Kalau bomba pakai baju warna oranye lah, kalau polis pakai baju warna biru, kalau askar pakai baju askar tu. Tapi kita perlu tahu, perlulah bersih. Kerana syarat sah solat ada 6, antaranya ialah bersih badan, tempat solat dan pakaian seseorang mestilah bersih daripada segala najis.
Okey, kalau kita dapati ada najis, kita basuh dahulu. Contohnya ada darah. Darah itu najis. Maka tak boleh kita nak teruskan solat. Kita basuh dahulu baju yang kena darah. Okey, ala aslu fil asya'i at-taharah. Asal bagi sesuatu adalah suci dan juga bersih. Maka apabila kita nak semayang, tengok baju kita tak ada apa-apa, tidak ada perkara yang meragukan, terus angkat takbir. Jangan kita was-was. Baik, isu yang keenam ialah hukum bertayamum di atas pakaian operasi PPE bagi menggantikan wuduk. PPE dibolehkan bagi anggota bomba untuk melakukan tayamum di atas PPE dengan syarat bertugas dan tidak boleh menegakkan PPE dalam tempoh melangkaui waktu solat. Okey. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu arahan, maka hendaklah kalian melakukannya sekadar kemampuan kalian. Jadi kalau kita tanggal PPE, banyak perkara yang orang kata memudaratkan. Nak tanggal satu hal, nak pakai lagi, kemudiannya ada operasi lagi, ada virus lagi. Jadi boleh hanya bertayamum atas PPE. Dan juga tayamum itu kita perlu tahu menggunakan debu. Anggota yang terlibat hanyalah muka dan juga tangan hingga ke siku sahaja. Boleh lihat video untuk tayamum. Baik, isu yang keenam, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tidak lain tidak bukan apa dia? Iaitu hukum dan juga kaedah menentukan arah kiblat. Duduk di tengah lautan ataupun duduk di dalam hutan, bagaimana? Iaitu kaedah yang pertama menggunakan teknologi semasa, yakni kompas, telefon pintar, atau menggunakan kaedah tradisional seperti memerhati buruj di langit, kecondongan matahari dan sebagainya. Manakala waktu solat, anggota yang ingin mendirikan solat juga wajib meyakini bahawa telah masuk waktu solat. Maksudnya kalau dia tidak sure, maka baik tunggu lewat sedikit, tidak ada masalah. Tunggu lewat sedikit, lepas tu barulah dia mendirikan solat. Sebab Islam tidak terbina atas syak wasangka ataupun agak-agak. Mestilah berasaskan kepada ijtihad. Okey, contoh, waktu solat zuhur, solat yang dikerjakan ketika matahari tergelincir ke arah barat setelah tepat berada di atas kepala. Kaedahnya menentukannya adalah dengan memancakkan sebatang kayu yang lurus di atas tanah dan perhatikan pergerakan bayangan yang terhasil. Kat mana bayang tu terhasil? Boleh. Ini ada kaedah yang kita perlu belajar secara praktikal. Kalau kita tahu secara teori sahaja mungkin tidak memadai. Baik. Nanti insya-Allah ada masa ruang minta pegawai yang berkaitan untuk buat cara untuk mengenal pasti waktu solat berasaskan kepada matahari dan juga bayang-bayang kayu. Baik, kita lanjutkan lagi isu yang ke-8, hukum kaedah solat di atas sebut penyelamat. Hukumnya ialah menunaikan solat di atas sebut adalah sah sekiranya memenuhi syarat dan rukun solat yang ditetapkan, bahkan dia ialah wajib, sah dan juga wajib. Air wuduk, mengambil wuduk di atas sebut menggunakan air laut adalah dibolehkan kerana ia juga termasuk air yang boleh digunakan untuk bersuci. Air yang ada di atas sebut mungkin untuk minum, mungkin untuk kita basuh, tetapi untuk berwuduk memadai dengan kita menggunakan air masin, air laut. Maka ambil pada anggota yang wajib sahaja. Tidak perlu buat anggota yang sunat seperti berkomor, basuh telinga dan juga masukkan air dalam hidung. Baik, kepentingannya ialah mengambil berat akan kewajipan untuk solat berdiri sekiranya tidak terdapat sebarang keuzuran dan halangan. Jadi kalau kita boleh duduk atau kalau kita boleh berdiri, kita berdiri. Kalau tak boleh berdiri, kita boleh duduk sekiranya ombak yang sangat-sangat kuat. Mendirikan solat menghadap kiblat, sekiranya berubah kiblat kerana tiupan angin, maka wajib ke atasnya untuk menghalakan ke arah kiblat semula. Sekiranya kita mampu, okey, kiblat belah kanan. Lepas tu apabila berlalunya bot, kita pun terpaling daripada arah kiblat. Jadi kita pun cuba sedaya upaya untuk badan kita mengarahkan kepada kiblat. Tapi masa tu baca bacaan yang wajib sahaja, yang rukun sahaja. Yang sunat biarkan dahulu. Baik. Sekiranya tidak mampu menyempurnakan salah satu daripada rukun, maka dituntut untuk solat hormat waktu. Solat hormat waktu ni ialah kita solat sekadar yang ada pada diri kita sahaja. Kemudian kita akan qada ketika mana sampai di darat. Di rumah barulah kita qada semula. Jadi solat hormat waktu itu wujud dan juga ada. Seperti mana solat di atas flight juga. Solat atas kapal terbang kan. Jadi tidak ada orang kata apa, tak boleh nak ambil wuduk, tidak boleh nak pergi situ, tak boleh nak pergi sini. Kalau kapal terbang
yang mesra muslim, okey. Tapi kalau yang tidak mesra muslim, maka tak boleh nak semayang. Kita semayang dengan apa yang ada. Tak ambil wuduk pun tak apa. Semayang yang penting ialah hormat waktu. Sampai tempat di airport, kita semayang qada semula. Okey, baik. Yang ke-9 ialah hukum menyentuh mengendalikan haiwan bernajis ketika operasi. Dalam mazhab Syafi'i, menyentuh secara sengaja tanpa tujuan adalah haram. Namun, menyentuh untuk tujuan menyelamat kedua haiwan ini adalah dibolehkan, bahkan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah haiwan bernajis? Yang pertama anjing, yang kedua khinzir. Termasuk dalam kategori najis mughalladhah, najis yang berat. Hukum pakaian operasi terkena najis, wajib dibasuh 7 kali basuhan. Ni lepas daripada operasi 7 kali basuhan, dan salah satunya ialah menggunakan air dicampur dengan tanah bersih atau dengan cara menggosokkan tanah dengan gerakan searah pada tangan yang terjilat anjing, kemudian dibilas bersih menggunakan air. Baik, ini semua yang tahulah saya rasa untuk najis mughalladhah. Kita lanjutkan lagi yang ke-10, hukum menyentuh melihat aurat mangsa ketika operasi. Okey, antara pusat aurat lelaki ialah antara pusat hingga lutut, aurat perempuan seluruh tubuh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam perkara ini satu hadis Nabi, ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Ini ialah qawaid fiqhiyah. Perkara yang mudarat mengharuskan yang haram. Perkara yang mudarat membolehkan, membenarkan perkara yang diharamkan sebelum itu. Maka hukumnya ialah harus ke atas seseorang untuk melihat aurat yang mereka rawat ataupun selamat, sekiranya ada keperluan mendesak, sebagaimana syarat yang telah digariskan oleh syarak, seperti ditemani oleh mahram, suami atau wanita yang dipercayai. Tidak boleh berduaan sekiranya berlainan jantina. Jadi syarak kata kalau ada orang perempuan, kita dahulukan orang perempuan untuk bantu orang perempuan. Tetapi sekiranya tidak ada, maka kita yang lelaki pun boleh membantu mereka. Takkan nak biar lemas begitu saja kan? Jadi perlulah bantu mereka. Baik, isu yang ke-11, hukum meninggalkan puasa ketika operasi kebakaran tanah gambut dan juga operasi berat. Golongan yang diharuskan untuk berbuka: orang tua yang uzur, orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh, orang yang musafir melebihi 2 marhalah, ibu yang hamil, mereka yang bekerja berat sehingga terpaksa berbuka. Maka dalam perkara ini dibolehkan untuk berbuka. Lepas tu perlu ganti semula puasa. Maknanya apa dia? Maknanya dalam Islam ini mudah, ringan. Kalau tak mampu, kita boleh buka sebab ada kerja-kerja yang berat, kemudiannya kita ganti semula puasa. Okey, kita lanjutkan lagi isu yang ke-12, hukum menggunakan bomoh dalam operasi mencari dan juga menyelamat, SAR. Hukum menggunakan jampi, serapah atau pemujaan adalah haram di sisi Islam. Begitu juga dengan beristighatsah dengan kuasa ghaib bagi tujuan mendapatkan bantuan dan pertolongan dalam perkara-perkara yang dipercayai berada di luar kemampuan manusiawi. Jadi hukumnya apa dia? Haram, tidak boleh. Pasukan penyelamat seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia adalah tidak harus, tidak boleh, haram menggunakan pakai khidmat bomoh atau pawang yang jelas mengandungi unsur-unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga perlu diketahui, sekiranya melakukan perkara ini juga, maka amalannya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Jadi ini sangat berat Kena ingat betul-betul sebab ia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beritahu dalam Quran, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan yaghfiru, mengampunkan, yushraka bih, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mengetahui, tiba-tiba minta kepada bomoh, haram hukumnya. Kalau kita minta kepada orang soleh dengan bantuan doa, itu perkara berbeza. Itu ialah perkara yang berbeza. Kita minta orang yang soleh, imam ataupun Bilal, doakan kepada kita ada operasi menyelamat ni di Gunung Tebu, maka diboleh dibenarkan. Okey, baik Okey, nombor 13 ialah hukum membawa logo kalimah Allah pada uniform ke dalam tandas atau tempat bernajis. Lambang Allah dan Muhammad yang dijahit pada baju dibolehkan untuk memasuki tandas bersama pangkat, memandangkan kesukaran untuk menanggalkannya. Bagi tali pinggang, sunat untuk menanggalkannya dengan meletakkan di luar tandas.
Okey, jadi kalau ada logo-logo pada baju nak buang payah, maka dibolehkan. Tapi kalau kita tanggal, boleh tanggal, itu lebih baik kerana kita menghormati kalimah Allah dan juga kalimah Muhammad. Dalam mazhab Syafi'i, sunat untuk menanggalkan apa yang terdapat padanya sebutan Allah ketika hendak memasuki tandas, namun tindakan ini tidak wajib. Contoh yang lain ialah ada cincin yang ada kalimah Allah. Kita ambil, kita letak dalam poket ataupun letak di luar. Boleh faham Okey, yang ke-14 ialah hukum membakar sarang tebuan atau lebah ketika operasi. Sedangkan itu ialah binatang. Binatang ini kerjanya ialah berzikir kepada Allah. Boleh tak kita nak bakar? Jadi hukumnya dalam mazhab Syafi'i tidak boleh mengazabkan sesuatu itu dengan api yang mana perkara tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, justeru tidak boleh membunuh atau mengazab mana-mana haiwan dengan menggunakan api dan pembakaran. Okey, tidak boleh hukumnya membakar sarang tebuan ataupun lebah ketika operasi jika tanpa sebab. Okey, sekali lagi sekiranya ada sebab maka dibenarkan. Sekiranya ada sebab maka dibenarkan. Jadi kalau ada cara lain, guna cara lain. Kalau tidak ada cara lain, hanya untuk bakar sahaja, bakar, tetapi mesti ada sebab. Kalau tak ada sebab, hukumnya haram. Saja-saja nak buat, hukumnya haram. Tetapi sekiranya ada sebab, dibenarkan, harus hukumnya. Sebab mereka mengganggu. Contohnya, nak selamatkan orang yang terjatuh dalam perigi, tetapi di tepi perigi tu ada 2 sarang tebuan. Nak biar begitu saja ke ataupun nak hapuskan dulu tebuan itu? Hapuskan dulu tebuan sebab dia boleh memberi mudarat kepada anggota bomba ataupun anggota yang bertugas ketika itu. Boleh faham Hukum yang umum tak boleh. Tapi kalau khusus ada sebab, maka dibenarkan. Okey, baik. Seterusnya kita masuk kepada himpunan doa amalan anggota bomba. Ini ialah yang terakhir, insya-Allah. Yang pertama ialah doa memelihara diri. Boleh dapatkan buku fiqh kebombaan daripada Tuan Zulkifli sendiri. Ini ialah doa yang kita boleh amalkan. Okey. Doa memelihara diri, kalau boleh kita baca sama-sama insya-Allah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi 'alaika tawakkaltu وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Ini ialah doa untuk memelihara diri. Nak amalkan doa lain boleh, nak guna doa ni pun boleh, tidak ada masalah. Seterusnya ialah doa menaiki jentera bomba. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baik, doa menaiki bot penyelamat. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Doa naik pesawat ataupun helikopter penyelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dah. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابات المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Baik, doa memerdekakan api yang marak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل. Baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Doa menghadiri operasi banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Doa majlis anugerah perkhidmatan cemerlang. Ini adalah doa-doa untuk majlis-majlis yang disenaraikan juga dalam buku tersebut. Alhamdulillah. Jadi itu sahaja. Terima kasih kepada semua. Moga pengorbanan ahli bomba semua, anggota bomba semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapat manfaatnya insya-Allah di akhirat kelak. Perkara yang cantik dalam Islam ialah ia tidak terlepas walaupun satu sudut dalam kita punya kehidupan. Jadi sebagai ahli bomba, untuk fiqh kebombaan ni saya rasa sangat sesuai untuk diketahui oleh semua. Buku yang ditulis oleh Tuan Zulkifli Cik Noh, satu buku yang sangat mudah untuk difahami. Jadi boleh baca, kita pun tahu keadaan-keadaan yang terdesak ketika mana dalam bertugas, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala dah letak dah hukum hakam di situ. Ditambah pula kita ada majlis fatwa dan juga muzakarah kebangsaan. Itu membantu kita. Sekiranya kita tidak tahu, rujuk kepada orang yang lebih berautoriti. Kadang-kadang tahu tetapi tidak tahu di mana sumbernya. Jadi kita dah ada sumber, maka saya syorkan kepada semua ahli bomba untuk mengetahui hukum hakam dalam kita bertugas. Moga-moga kita punya harta, gaji, allowance yang kita dapat lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu sahaja pada video kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.